Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, video kali ini saya akan terangkan soalan latihan dan kita bincangkan soalan latihan ini. Ya, sekiranya ada sebarang persoalan boleh diajukan di dalam grup, dalam grup Telegram kita. Baik, untuk soalan yang pertama ni, faedah berikut dinikmati oleh sesebuah negara melalui perdagangan antarabangsa. Ya, ini adalah soalan yang hampir sama dengan soalan STPM tahun 2014. Dan dia meminta, soalan ini meminta faedah, faedah yang dinikmati oleh sebuah negara melalui perdagangan antarabangsa, kecuali, maknanya bukan faedah lah ya, bukan faedah yang diterima oleh sesebuah negara daripada perdagangan antarabangsa. Yang pertama, pasaran yang luas. Yang kedua, B, faedah pengkhususan. C, guna tenaga penuh tercapai. D, pelbagai jenis pilihan barang. Okey, A, B, D itu adalah memang faedah kepada yang diperoleh sesebuah negara jika terlibat dengan perdagangan antarabangsa. Tetapi C itu tidak semestinya, ya, tidak semestinya merupakan faedah perdagangan antarabangsa. Ya. So jawapannya ialah C lah, ya, kecuali. Okey. Soalan kedua, rajah di bawah menunjukkan kelok kemungkinan pengeluaran bagi negara setia sebelum dan selepas perdagangan antarabangsa. Baik. Okey, so berdasarkan soalan ini, negara setia akan apa? Okey, kalau berdasarkan rajah ini, ya, berdasarkan rajah ini kita lihat bahawa keloknya, ya, keloknya bermula di sini, ya. Keloknya bermula di sini, dan kelok yang menunjukkan selepas perdagangan antarabangsa bermula pada paksi barang Y. Okey, bermakna tiada peningkatan dalam barang Y. Ia bermula pada titik keluaran yang sama barang Y, iaitu 200. Okey, jadi kalau kelok yang selepas perdagangan antarabangsa, ya, berdasarkan rajah ini, sebenarnya rajah ini, yang kelok ini merupakan kelok perdagangan selepas perdagangan antarabangsa, manakala yang dalam ini merupakan kelok kemungkinan keluaran sebelum perdagangan antarabangsa. Okey. Jadi kalau kita lihat, oleh kerana kelok selepas perdagangan antarabangsa itu, okey, bermula di paksi barang Y, bermakna negara setia ini mengkhusus dalam pengeluaran barang Y. Okey, mengkhusus dalam pengeluaran barang Y. Dan bila dia mengkhusus dalam pengeluaran barang Y, maka negara setia ini akan mengeksport. Okey, negara setia ini akan mengeksport barang Y. Sebab apa? Sebab negara setia ini mengkhusus dalam pengeluaran barang Y. Maka negara ini akan mengeksport barang Y dan akan mengimport barang X. Tapi berapa? Okey, berapa persoalan dia? Jadi kalau berdasarkan pilihan soalan, negara setia mengimport 80 barang Y. Kalau kita lihat A itu mengimport barang Y, salah lah, ya. A itu sudah salah. Sebab apa? Sebab negara A mengeksport barang Y. Okey. B mengimport barang X sebanyak 160. Okey. Jadi kalau kita lihat, ini adalah titik penggunaan 120, 180. Okey. 120 dan 80 itu merupakan penggunaan, titik penggunaan negara setia
selepas perdagangan antarabangsa. Okey. Kalau kita lihat, negara setia ini mengeluarkan 200 barang Y, tetapi ia hanya menggunakan 120 sahaja barang yang mereka mengkhusus. Jadi di manakah perginya 80 lagi? Kan 80 lagi ialah mereka ekspor ke negara lain. Okey. So negara setia ni mengekspor barang Y ke negara lain sebanyak 80 unit. Okey. Dan dalam kes ini juga, negara setia ini dia tidak mengeluarkan barang X. Kenapa dia tidak mengeluarkan barang X? Sebab negara ini mengkhusus dalam pengeluaran barang Y, maka ia tidak akan mengeluarkan barang X. Tetapi selepas perdagangan antarabangsa, negara setia masih lagi menggunakan sebanyak 80 barang X. Dari mananya datangnya barang X ini 80? So 80 ini negara setia import dari luar negara. So B salah lah. Okay? B salah sebab negara setia ini mengimport barang X sebanyak 80, bukan 160. Okay? Jadi C, negara setia mengekspor 80 unit barang Y. Ini X ini ekspor ya, bukan barang X ya. Ini adalah ekspor 80 unit barang Y. So jawapannya ialah C. Okey. Jawapannya ialah C. Mengekspor 60 unit barang X tidak ya. Negara setia ini dia mengimport barang X, bukan mengekspor. Okey. Baik, soalan ketiga. Soalan ketiga, rajah di bawah menunjukkan kelok permintaan. Rajah di bawah menunjukkan kelok permintaan dan kelok penawaran mata wang New Zealand. Okey, mata wang New Zealand. Maknanya harga dekat tepi ni adalah $1 New Zealand sama dengan berapa RM. Okey, so RM3.30 $1 New Zealand dan RM3 $1 New Zealand. So peralihan kelok permintaan dolar New Zealand dari D0 ke D1 disebabkan apa? Okey, ini menunjukkan peningkatan permintaan dolar New Zealand. Okey, peningkatan permintaan dolar New Zealand. Baik. So jika berlaku permintaan dolar New Zealand, punca dia ada beberapa faktor. Yang pertama berkaitan dengan import dan ekspor. Okey, maksudnya sama ada Malaysia banyak mengimport barang dari New Zealand, atau yang kedua, rakyat Malaysia ramai pergi melancong ke New Zealand atau ramai pergi belajar di New Zealand, atau Malaysia banyak melabur di New Zealand. Okey, itu semua akan meningkatkan permintaan mata wang New Zealand. Okey, jadi kalau kita lihat pilihan jawapan A, peningkatan import barangan New Zealand oleh rakyat Malaysia. B, peningkatan ekspor barangan Malaysia ke New Zealand. Okey, B itu akan meningkatkan permintaan RM dan meningkatkan penawaran dolar New Zealand. B itu ya. C pula, peningkatan pelancong New Zealand ke Malaysia. Itu akan meningkatkan penawaran dolar New Zealand. D, peningkatan pelaburan New Zealand ke Malaysia. Okey, peningkatan pelaburan New Zealand ke Malaysia itu akan meningkatkan penawaran dolar New Zealand kepada rakyat Malaysia, ke negara Malaysia. So jawapannya ialah A, peningkatan import barang New Zealand oleh rakyat Malaysia. Okey, kita lihat soalan seterusnya, soalan nombor 4. Soalan nombor 4, mengikut prinsip faedah berbanding, sesebuah negara akan mengkhusus dan mengeksport sesuatu barang apabila negara tersebut mempunyai kos lepas.
mempunyai mengkhusus dalam semula mengikut prinsip faedah berbanding. Sesebuah negara akan mengkhusus dan mengeksport sesuatu barang apabila negara tersebut mempunyai kos lepas yang rendah, harga relatif yang lebih tinggi, buruh mahir yang ramai, sumber modal yang banyak. Faedah berbanding. Buruh mahir yang ramai ini faedah mutlak. Boleh jadi faedah mutlak. Kos harga relatif yang tinggi ni salah. Sepatutnya harga relatif yang rendah. Salah. Sumber modal yang banyak itu pun tidak menyebabkan ia mengkhusus dalam pengeluaran sesuatu barang. Yang menyebabkan negara itu mempunyai faedah berbanding ialah apabila kos lepasnya rendah. Jawapannya A lah. Jawapannya adalah A. Soalan 5. Soalan 5. Alright. Soalan 5. Jadual di bawah menunjukkan butiran imbangan pembayaran Malaysia pada tahun 2011. Nilai kesilapan dan ketinggalan ialah di sini kita kena kira berapakah akaun pindahan kesilapan dan ketinggalan di sini, asset reserve, akaun modal. Baik, macam mana kita nak kira kesilapan dan ketinggalan? Baik, kesilapan dan ketinggalan berada dalam akaun apa? Kesilapan dan ketinggalan berada dalam akaun semasa. Kesilapan dan ketinggalan itu berada dalam akaun semasa. Jadi kita boleh cek balik kesilapan dan ketinggalan. Kesilapan dan ketinggalan. Maafkan saya. Kesilapan dan ketinggalan itu berada dalam akaunnya yang tersendiri. Berada dalam akaunnya yang tersendiri. Jadi sebenarnya kita kena kira dulu berapakah imbangan keseluruhan. Imbangan keseluruhan ialah aset reserve ialah 9 negatif kan. Ini adalah aset reserve. So imbangan keseluruhan mesti kontras dengan aset reserve. So imbangan keseluruhan akan jadi positif 94682. Ini adalah imbangan keseluruhan positif Positif 94682. Itu adalah imbangan keseluruhan. Jadi kita kena totalkan semua ini dulu. Kita kena totalkan semua ini dulu untuk mendapatkan imbangan yang tidak mempunyai, sebab di sini dia miss satu akaun. Di sini dia miss satu akaun, iaitu akaun kesilapan dan ketinggalan. Sepatutnya ada di satu lagi di dalam jadual ini, iaitu akaun kesilapan dan ketinggalan. Jadi kita kena totalkan semua ini dulu, totalkan semua ini dulu, dan dapatlah satu nilai yang mana lebih, yang mana ia short sebanyak nilai yang sama dengan kesilapan dan ketinggalan. So kalau kamu totalkan semua itu, kamu akan dapat nilai kesilapan dan ketinggalan, dapatkan semua, dapat semua, kamu akan dapat nilai yang lebih tinggi. Contoh, contoh kalau kamu dapat total ini dapat nilai X, dapat X, dan tolakkan dengan imbangan keseluruhan, iaitu 94 tolak dengan 94682. 94682, kamu akan dapat nilai negatif 24 negatif 24 486. Ini jawapannya adalah donkey.
Tapi saya tak kira saya tunjukkan cara pengiraan dia. Kamu totalkan semua ini ya. Lepas tu tolakkan dengan imbangan keseluruhan. Kamu akan dapat kesilapan dan ketinggalan. Tolakkan dengan imbangan keseluruhan, kamu akan dapat kesilapan dan ketinggalan. Dan jawapannya kamu akan dapat negatif 24,486. Okey. Jawapan nombor 5 ialah donkey. Okey. Baik. Soalan 6 ya. Soalan 6 pula, jadual di bawah menunjukkan pengeluaran barang X dan barang Y di negara K dan negara L. Okey, barang X dan barang Y di negara K dan negara L. Yang mana pernyataan benar mengenai faedah berbanding dan kos lepas. Okey, yang ini kamu perlu menunjukkan pengiraan lah, kena kira. Okey. Jadi di sini kalau kita kira negara K negara K mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran barang X dengan kos lepasnya ialah 1X sama dengan 1.33Y. Okey. Baik, di sini kamu kena kira kos lepas bagi setiap negara. Okey, dan selepas pengiraan kamu akan dapati bahawa negara K mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran barang X. Okey. Negara K mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran barang X dengan kos lepasnya 1X, okey, sama dengan 1.33Y. Okey, so jawapannya adalah A ya. Jawapannya adalah A. Nah, pengiraan seperti yang kita tunjukkan dalam video-video sebelum ini, iaitu pengiraan ataupun penghitungan ya, dengan menggunakan konsep kos lepas. Okey, konsep kos lepas. Alright. So soalan 7 pula ya, soalan 7. Perubahan kadar pertukaran asing daripada RM1 sama dengan 25 sen dolar US kepada RM1 sama dengan 30 sen telah menyebabkan, okey, situasi ini menunjukkan nilai dolar telah meningkat atau situasi ini menunjukkan nilai RM telah meningkat dan nilai dolar telah jatuh. Okey, nilai dolar telah jatuh. Maka kesan dia apa? Nilai RM telah meningkat, nilai dolar telah jatuh. Okey, so kesan dia A, kemasukan pelancong Malaysia ke Amerika Syarikat berkurang. Itu jika nilai dolar meningkat. Tapi di sini nilai dolar telah jatuh. So itu akan menarik lebih ramai pelancong Malaysia pergi ke Amerika Syarikat. So A bukan jawapannya lah. Okey, A bukanlah jawapannya. B, permintaan terhadap mata wang dolar Amerika Syarikat merosot. Okey, permintaan terhadap mata wang dolar akan meningkat. Sebab apa? Sebab nilai dolar telah mengalami penurunan. Kan? C, kemasukan pelancong Amerika Syarikat ke Malaysia berkurang. Iaitu jawapannya. Kenapa? Sebab nilai RM telah meningkat menyebabkan kos untuk melancong di Malaysia oleh rakyat Amerika meningkat. Maka mereka akan kurang datang melancong ke Malaysia. Okey. Di kadar pertukaran asing Malaysia merosot. Sebenarnya kadar pertukaran asing Malaysia telah meningkat sebenarnya. 8. Jadual di bawah menunjukkan kelok permintaan dan kelok penawaran peso. Kelok penawaran peso Filipina. Okey, kelok penawaran peso Filipina. Dan harga bagi 100 peso. Harga yang ditunjukkan ialah bagi 100 peso. Sama dengan berapa RM. Okey, so penyusutan nilai 100 peso daripada 7 kepada 6.5. Maknanya jatuh. Bermaksud jatuh ni nilai RM makin meningkat. Itu maksud dia. Ya. Nilai RM semakin meningkat berbanding peso Filipina. Kan? Ini akan menyebabkan apa? Disebabkan apa? Disebabkan rakyat Malaysia kurang melabur di Filipina.
Okey. Maksudnya soalan ini dia tanya kenapa kelok permintaan peso itu beralih ke kiri ataupun berkurang. Itu maksud dia. Ya. Kenapa kelok permintaan peso itu beralih ke kiri. Kan? So bermaksud pengurangan permintaan peso oleh rakyat Malaysia. Ya. So yang pertama, rakyat Malaysia kurang melabur di Filipina. So saya rasa A lah jawapan dia. Ya, memang jawapannya A. Rakyat Malaysia kurang melabur. Bila kurang melabur di Filipina, maka rakyat Malaysia kuranglah meminta mata wang Filipina. Okey. B, rakyat Filipina kurang melancong ke Malaysia. Itu akan menyebabkan penawaran peso akan jatuh. Okey, itu akan menyebabkan penawaran peso jatuh. C, bilangan pelajar Malaysia ke Filipina bertambah. Itu akan meningkatkan permintaan peso. C, itu akan meningkatkan permintaan peso. D, barangan Malaysia kurang diminta oleh rakyat Filipina. Okey, itu maksudnya pengurangan ekspor Malaysia ke Filipina. Itu akan menyebabkan penawaran peso yang berkurang, bukan permintaan. Jadi jawapannya ialah nombor 8, jawapannya ialah A. Okey. Okey, lihat soalan nombor 9 pula. Soalan nombor 9. Jadual menunjukkan data imbangan bayaran bagi sebuah negara 2009 dan 2010. Okey, yang mana penyataan benar tentang imbangan pembayaran negara tersebut? Okey, benar. Okey, lebihan imbangan akaun semasa semakin menurun. Ni akaun modal, akaun semasa. Okey, akaun semasa sama dengan apa? Akaun semasa ni sampai sini saja. Okey, komponen-komponen akaun semasa ialah daripada atas sampailah pindahan semasa. Ini adalah akaun semasa. Okey, itu adalah akaun semasa. So kalau totalkan semua itu, okey, kamu totalkan semua itu, dapat tak? Kamu dapat atau tidak situasi seperti yang disebut oleh jawapan A. Lebihan imbangan akaun semasa semakin menurun. Okey. Baik, sebenarnya tidak berlaku. Soalan itu pilihan jawapan A itu ialah imbangan, jawapannya ialah sememangnya A kerana lebihan imbangan akaun semasa semakin menurun. Kamu boleh kira, totalkan ini. Okay. Totalkan ini kecuali ekspor ni kena tolak. Import ni kena tolak. Okey, import ni kena tolak. Kena ingat tu ya. Import ini perlu ditolak. Ini import perlu ditolak. Saya ulang banyak kali supaya kamu tidak buat kesilapan. Import itu perlu ditolak. Yang lain semua tambah. Okey, yang lain semua tambah. Kenapa? Kalau dapat negatif ini, so dia akan jadi tolak lah. Okey, negatif ini ia akan jadi tolak. Jadi kamu akan dapat pilihan jawapan iaitu A. Imbangan akaun semasa semakin menurun. Okey. Manakala untuk imbangan dagangan ini, okey, imbangan B itu, imbangan dagangan itu ekspor tolak import. Itu adalah imbangan dagangan. Jadi import itu kena ditolak untuk dapatkan imbangan dagangan. Okey. Tapi lebihan imbangan dagangan sebenarnya semakin menurun, bukan semakin meningkat. Okey. Defisit imbangan pembayaran semakin meningkat. Okey, defisit imbangan pembayaran sebenarnya semakin menurun. Okey, defisit maknanya negatif yang semakin berkurang. Okey, di imbangan pendapatan mengalami pengurangan. Imbangan pendapatan ni. Imbangan pendapatan ni. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini, imbangan pendapatan ni, ini imbangan pendapatan. Imbangan pendapatan semakin baik tu sebenarnya. Imbangan pendapatan sebenarnya menunjukkan semakin baik ataupun semakin meningkat, bukan berkurang. Sebab dia negatif yang semakin kecil, maksudnya meningkatlah. Okey.
Baik, soalan 10. Rajah di bawah menunjukkan kelok permintaan dan penawaran pasaran bagi suatu barang. Okey. Jika kerajaan mengenakan cukai sebanyak RM3 seunit, maka kerajaan mengenakan cukai sebanyak RM3. Cukai ini maksudnya tarif lah ni. Dalam kes ini sebenarnya tarif. Dia akan menyebabkan harga naik daripada 4 kepada 7. Soalan 10 ini, import berkurang sebanyak 460. Sebenarnya asalnya ini adalah harga selepas perdagangan antarabangsa dan ini adalah harga selepas cukai ataupun tarif dikenakan. Jadi semasa harga 4, firma tempatan mengeluarkan sebanyak 200 dan permintaan ialah 820. Maka import ialah 820 tolak 200 iaitu 620. Tetapi selepas cukai dikenakan sebanyak RM3, harga menjadi RM7. Semasa harga RM7, kuantiti yang ditawarkan oleh firma tempatan ialah 340 dan kuantiti yang diminta oleh penduduk tempatan ialah 500. Maka importnya ialah import selepas cukai ialah 500 tolak 340 iaitu 160. Maka import telah berkurang sebanyak berapa? Import telah berkurang sebanyak 460. Jadi A lah jawapan dia. Import berkurang sebanyak 460. Jawapannya A. Baik, hasil kerajaan B. Kerajaan boleh hasil sebanyak 340. Betul atau salah? Kawasan hasil ialah ini. Ini kawasan hasil kerajaan. Iaitu import sebanyak 160 darab dengan RM3. 160 darab 3. 6 darab 3, 18. 480. Sebenarnya hasil kerajaan ialah 480, bukan 340. So B salah. C pula, pengeluaran dalam negara meningkat sebanyak 200. Tidak. Pengeluaran dalam negara maksudnya pengeluaran tempatan. Pengeluaran oleh firma tempatan meningkat sebanyak daripada 200 kepada 340, iaitu meningkat sebanyak 140 sahaja, bukan 200. Manakala di penggunaan dalam negara, berkurang sebanyak 300. Penggunaan kena tengok kelok permintaan, penawaran dalam negara kena lihat kelok penawaran. Penggunaan dalam negara kena lihat kelok permintaan, manakala penawaran dalam negara kena lihat kelok penawaran. Baik. Jadi kalau kita nak lihat penggunaan dalam negara ataupun permintaan, penggunaan dengan permintaan tu samalah maksud dia. Sama maksud dia. Jadi kalau kita nak lihat penggunaan dalam negara, kesan daripada cukai telah menyebabkan berkurang daripada 820 kepada 500, iaitu pengurangan sebanyak 320. Jadi di sini penggunaan dalam negara berkurang sebanyak 300. So salah, bukan 300 320. So jawapannya adalah A. Baik, itu saja penerangan jawapan bagi buat masa ini. Kalau ada soalan yang tidak jelas, boleh berhubung dengan saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.